Pandangan Barat terhadap perintah berkurung yang dilaksanakan ketika COVID-19 melanda negara ialah mereka berpandangan ekonomi mereka akan terjejas. Contohnya di Rusia, penduduk setempat memenuhi bandar itu dan mendesak untuk bercakap dengan gubernur. Mereka dikatakan risau keadaan ekonomi semasa serta tidak percaya dengan pihak berkuasa yang didakwa mengambil rasuah. Seterusnya, pandangan Barat iaitu di negara Amerika Syarikat, iaitu negara yang mencatat kes tertinggi COVID-19. Disebabkan faktor tekanan ekonomi di negara tersebut, mereka berpandangan perintah berkurung sudah pasti akan menyebabkan perniagaan terpaksa dihentikan dan aktiviti ekonomi terganggu, yang memberi kesan kepada kehidupan rakyat di negara tersebut. Penduduk di negara barat, khususnya di Amerika Syarikat, telah melakukan protes atau tunjuk perasaan untuk membantah tindakan kerajaan yang melaksanakan perintah berkurung di negara tersebut. Hal ini kerana mereka merasakan bahawa hak-hak dan kebebasan perlembagaan mereka telah dikekang selain mengekang ataupun menyekat aktiviti harian mereka sekaligus menyekat kebebasan mereka berada di negara sendiri. Situasi ini bertambah teruk apabila kematian seorang lelaki berkulit hitam yang ditahan polis. Hal ini telah membangkitkan kemarahan warga kota sehingga mencetuskan isu perkaman yang sememangnya sensitif di negara tersebut. Ini telah menyebabkan ramai yang keluar dari rumah untuk melakukan protes terhadap isu tersebut. Secara tidak langsung, mereka telah melanggar arahan untuk terus berkurung di rumah bagi mengelakkan daripada dijangkiti oleh virus ini. COVID-19 telah merebak ke seluruh dunia dan membimbangkan semua rakyat sehingga rakyat hidup dalam ketakutan. Mengikut statistik, negara Amerika merupakan negara yang mempunyai kes yang paling banyak di dunia. Pada masa yang sama, negara barat yang lain juga tidak dapat mengelakkan diri daripada COVID-19 tersebut dengan kes-kes yang makin meningkat setiap hari dengan kadar yang amat menakutkan. Disebabkan negara-negara barat telah menjadi pusat wabak, kebenaran media barat terhadap negara China semakin meningkat mengenai kelewatan penyebaran mesej, menutup kebenaran, penipuan nombor kes, sumber virus dan sebagainya. Bagi pembenaran tersebut, kerajaan China telah memberikan jawapan dengan fakta dan data. Pembenaran tersebut dibangkitkan kerana terdapat sebilangan ahli politik barat mempunyai niat untuk menyalahkan kerajaan China untuk tujuan politik domestik. Walaupun kerajaan China telah menjelaskan keraguan negara barat melalui fakta dan data, tetapi mereka tetap tidak ingin juga menerimanya. Ini telah menunjukkan bahawa tujuan kerajaan barat sebenarnya bukan untuk mengejar kebenaran, tetapi untuk menuduhkan kesalahan kepada negara China. Kerajaan barat juga menutup kebertanggungjawaban dan papasan dari negara China dengan tidak berdasarkan undang-undang antarabangsa dan tiada juga kes sejarah yang boleh dijadikan sebagai rujukan. Hal ini kerana sekiranya tuduhan berjaya dilakukan, maka kerajaan barat dapatlah melepaskan diri daripada kesalahan atas ketidakcakapan dan kegagalan dalam menangani COVID-19. Perintah berkurung memberi impak kepada pendidikan persekolahan. Pendidikan persekolahan merupakan satu cara yang terbaik untuk meningkatkan tahap kemahiran pelajar dalam pelbagai bidang. Hal ini demikian dikatakan kerana persekolahan ini lebih menyeronokkan serta mampu meningkatkan kesedaran sosial pelajar dari sudut ekonomi ketika mereka berada di sekolah. Perintah berkurung juga memberi impak kepada keluarga terutamanya ibu bapa. Walaupun ibu bapa mampu memberi pelajaran kepada anak mereka dari rumah, tetapi tidak mungkin berlaku secara umum kepada seluruh populasi. Misalnya, tidak semua orang mempunyai alat untuk mengakses bahan dalam talian dan juga sukar untuk mereka membantu mempelajari
sesuatu yang mungkin mereka sendiri tidak paham. Akibatnya, peningkatan ketaksamaan pertumbuhan sosial modal insan bagi kumpulan yang terjejas. Menceritakan tentang kepimpinan Donald Trump dalam menangani isu COVID-19. Seperti yang kita tahu, Amerika Syarikat dilabelkan sebagai negara yang paling berkuasa di dunia. Pastinya ramai yang beranggapan negara di bawah kepemimpinan Donald Trump itu mampu untuk menggunakan segala kepakaran dan tenaga bagi memastikan Amerika Syarikat dapat mengekang penularan wabak itu. Bagaimanapun, realiti yang berlaku ketika ini adalah sebaliknya. Apabila jumlah rakyat yang disahkan positif COVID-19 di Amerika Syarikat meningkat secara mendadak. Sikap memandang remeh Amerika Syarikat khususnya oleh Perdana Menteri mereka iaitu Donald Trump dalam menangani wabak COVID-19 ini pada peringkat awal dikatakan sebagai punca COVID-19 ini meningkat dengan pantas. Kritikan demi kritikan kini terarah kepada Donald Trump selepas pemimpin itu dikatakan bersikap sambil lewa dalam mengawal wabak tersebut meskipun rata-rata negara lain bertungkus lumus mencari penyelesaian bagi menangani pandemik COVID-19 ini. Secara jelas, laporan yang dibuat oleh The Guardian dan agensi berita yang lain meletakkan kesalahan kepada kerajaan khususnya Donald Trump kerana tidak mendengar pandangan dan mengambil mudah mengenai penularan wabak itu. Atas kedegilan Amerika Syarikat, itu jugalah kini sebahagian besar rakyatnya berada dalam kebimbangan. Situasi yang berlaku itu pastinya memberi kesan kepada semua sektor khususnya sektor ekonomi. Okey, sekian sahaja ulasan saya dan penceritaan saya tentang kepemimpinan Donald Trump ini dalam menangani isu COVID-19. Okey.